Semua saya dah berikan dalam Telegram. Jadi semua boleh jadi kata panduan lah. Saya pergi dekat bahan saya. Okey, yang ni semua boleh nampak Kalau tak nampak beritahu Boleh. Boleh Okey, jadi saya tak dapat hadir hari itu sebab saya adalah ketua untuk bahagian muat. Kita melawat kawasan lah. Lepas tu kawasan saya itu pun problem MMU. Kalau siapa jaga kawasan universiti memang kena bersedia lah. Banyak benda tak ada. Jadi banyak kena sediakan. Jadi banyak kerja lah dekat situ. Pun kalau patutnya kalau tak ada masalah boleh masuk selesai kita lawat kawasan. Tapi sebab banyak masalah jadi saya kena settlekan lah. Okey, yang ni topik syarikat difahamkan daripada video yang saya tengok lah difahamkan. Ini sebenarnya untuk sukatan baru tapi sukatan baru belum keluar lagi. Tapi syarikat dia kata nak diperkenalkan lah yang baru ni untuk yang student kita semester 3. Jadi kita kena bersedia lah dengan yang baru. Okey, dan bahan dalam sukatan tu saya tengok sukatan lama lah. Sukatan baru saya tak pasti sebab belum dikeluarkan. Jadi kita bincang sama-sama lah kita tengok sukatan dia. Okey, ini apa yang saya ambil daripada sukatan perubahan dia di bawah topik syarikat ni. Dia kata rujuk atas syarikat 1965 tapi kita dah tak boleh pakai lah 1965. Tu yang saya ubah kepada atas syarikat 2016. Okey, pengenalan ni dia ini apa yang perlu dicapai lah. Mentakrif syarikat Berhad. Okey, saya rasa dalam slide yang dibagi oleh doktor tu tak ada kan mentakrif syarikat Berhad, betul tak? Betul tak yang lain-lain? Ada tengok tak? Betul. Sebab sebab dia hanya bincangkan benda yang penting saja. Yang lain itu dia tak ada. Itulah saya kata sebab kita masih di sukatan lama, dia tak ada sebut pun benda ni berubah ke tak berubah. Jadi kita tak pastilah. Jadi saya tengok dekat sini mentakrif syarikat Berhad tak ada Jadi saya rasa nanti kita kena tambah sendirilah. Sebab sukatan kita masih ada kan. Sebab kita tak tahu macam mana sukatan baru. Cerita dia macam mana. Jadi kita terpaksa ikut sukatan lama dan ubah suai lah ikut slide yang dia ada. Okey, yang ni nanti kena tambah sendirilah. Mentakrif syarikat Berhad. Kita cari bahan-bahan kita lah sendiri nanti. Membanding syarikat Berhad dengan pemilikan perniagaan lain dari segi perundangan, peraturan, liability, modal, kaedah pengurusan. Yang ini saya rasa untuk soalan teori yang kita tahu kan. Nanti akan ada soalan teori. Mungkin boleh bertanya di soalan teori. Membanding syarikat awam, syarikat Sdn Berhad ni pun saya rasa tak ada. Kita kena tambah nantilah daripada bahan yang ada. Menjelaskan syarikat proses penubuhan, memerihalkan memorandum penubuhan, tata urus penubuhan, prospektus ni pun saya rasa pun kita kena tambah sendiri nanti kan. Dekat bahan yang doktor tu bagilah. Saya ambil bulat-bulat daripada yang doktor tu bagi. Ada pertanyaan tak yang ni? Ada siapa ada masalah di sini? Saya rasa kita kena tambah sendirilah dekat bahan tu tak ada. Boleh tak semua? Boleh tak? Tak ada masalah Okey, saya teruskan. Okey, yang ini pun struktur modal mentakrif modal dibenarkan, modal terbit, modal berbayar. Dia tak ada sebut benda ni tak ada sebut apa-apa hari tu kan. Siapa yang hadir penerangan? Ada sebut tak yang ni? Siapa yang hadir hari tu? Saya rasa saya tengok dekat dia punya video macam tak ada sebut. Tapi tak ada sebut pula tak ada kan? Jadi saya rasa kita tambah je lah. Biar berlebih jangan terkurang lah. Nanti kita tambah saja. Okey, ini takrif ni teori lah. Lagi satu untuk saham biasa lah. Daripada video yang saya tengok saham biasa ni dia dah tak guna nama saham biasa. Dia guna nama saham equity. Jadi kita dah jangan sebut dengan pelajar saham biasa lah. Kita sebut saham equity. Okey, yang ini dia kata rujuk Section 55 atas syarikat 1965. Jadi kita dah kena ubah rujuk atas syarikat 2016 lah.
Okey, yang C ni mentadbir saham utama berdasarkan ciri penyertaan, bukan penyertaan. Ini semua pun kita kena tambahlah rujuk kena rujuk atas syarikat 1965. Hanya section ni pun kamu dah tak kita dah tak boleh ikut lah. Okey, seterusnya merekod terbitan saham. Ini yang berubah ni. Sebab dia kata dah tak ada dah lagi pada par, pada premium, pada diskaun. Ini semua dah tak ada. Sudah tak ada. Jadi dia akan terus kepada nilai yang diterbit. Dia akan ambil terus angka yang diterbit. Okey, lepas tu yang ini pun dah kena ubah lah. Atas syarikat 1965 tukar kepada 2016. Okey, merekod terbitan bonus terbitan hak ni ada dalam penerangan dia. Menjelaskan kegunaan premium saham. Ada tak yang ini? Siapa yang hadir ni? Premium saham ni. Akak, premium saham sudah tak ada. Tak ada kan? Okey, jadi yang ni premium saham ni kita dah kena C ni kena buang lah. Sekejap. Akak, kalau soalan dia kena tengok tau. Dia soalan kalau dia sebelum akta ini diisytiharkan kan, dia punya premium saham dia masih ada. Oh, kalau sebelum dia masih ada. Oh, kalau selepas dah tak ada. Sebab dia akan tukar. Dia akan tukar pergi ke pendapatan tertahan. Dia masuk ke tempat lain lah dia. Jadi dia lain lah sikit. Tapi kita tak boleh buang lah yang ni sebab sebelum dia masih ada kan. Bukanlah kena tengok soalan dia keluar macam mana. Tapi sebab sekarang kita sudah 2022 mah, rasanya soalan dia kalau dia fokus kepada akta syarikat 2016 kan. Jadi soalan dia akan lepas 2016. Oh. Jadi yang C ni kita tak sure lah nanti akak pergi tengok itu slide dia. Okey. Jadi yang C ni kita biar saja dah dululah kita tak pastilah. Contoh saya kata kita tak ada sukatan baru, jadi kita susah nak cakap lebih-lebih lah. Kita pada saya konsep senang je lah, biar terlebih ajar lah, jangan kurang ajar, takut nanti keluar nanti pelajar kita bermasalah lah. Okey, saya teruskan. Ada masalah tak lagi dekat sini sesiapa? Kak, maksudnya sekarang ni kita masih ajar lagi kan premium saham? Saya itulah siapa yang pergi hari tu ada tak dia sebut apa-apa? Sebab saya tak ada, tapi kita nak ikut syllabus ke? Sebenarnya saya ada satu soalan. Adakah ini kan memang sudah diluluskan oleh yang MPM, keluar soalan oleh MPM. Nanti kalau kita terus ubah semua kan, tapi yang pentingnya lah dia tak akan keluar lagi jadual 9. Jadual 9 memang tak ada. Tapi yang benda-benda ini adakah semua kita akan tukar guna istilah yang baru ini? Setakat yang diberitahu, dia kata mulai untuk yang kita punya semester 3 ni dia akan guna akta 2016. Ikut akta, jadi ikut yang terkini. Itu yang diberitahu lah. Yang maklumat lain lah kan macam tu. Yang mana premium saham ni? Dia sudah tak ada. Jadi kalau sebab akta syarikat 2016 kan, semua saham itu dia sudah terbit pada nilai terbitan mah. Jadi kalau terbitan kan premium semua itu dia sudah tak ada. Sudah tak ada dah semua ni. Dia tinggal nilai terbitan saja. Jadi saya nak cakap ajar tak ajar pun saya tak berani. Sebab saya pun takut juga sebab yang keluar soalan nanti MPM kan. Dan Puan Azlina tu pun dia akan ambil soalan-soalan daripada bank soalan. Bank soalan tu disedia macam mana? Sebab pernah berlaku 2013 itu kan dia yang kertas 2 lah, dia terambil soalan corak lama. Tu yang saya tak berani nak cakap tu. Jadi macam mana semua ni? Kalau soalan pasir Kak, kita tunjukkan tak? Pasir kan banyak ni. Yang lama-lama kan. Macam mana tu? Tunjukkan ke tak? Saya rasa untuk yang C ni premium saham ni kita dedahkan juga. Nak dedah ke tak dedah? Kita boleh kawan lain boleh dedahkan juga. Boleh saya dedahkan, cuma kena beritahu pelajar sekarang ikut akta ini sudah tak ada.
Saya rasa elok macam tu. Yes, Kita dedahkan betul. saja. Tapi kalau dia tak keluar, kita tak ada masalah. Cuma takut dia keluar. Sebab kita masih di sukatan lama. Cuma dia dah suruh ikut Akta Syarikat 2016. Tu yang dimaklumkan lah. Jadi pada saya senang kita dedah sebab kita masih di sukatan lama. Dan lagi satu, setakat yang saya dipahamkan, kalau MPM dia akan ambil soalan-soalan daripada bank soalan yang disediakan. Takut di bank soalan masih corak lama. Itu yang takut. Tapi saya tengok macam MPM dia macam pernah ada keluar satu pengumuman kan. Katakan gunakan Akta Syarikat 2016 mulai SEM 3 ini ya. Betul tak? Ada perasaan tak? Ya, saya ada perasan yang tu. Dia kata mula guna Akta Syarikat 2016 mulai semester 3 ni. Itu yang saya faham dekat situ. Cuma kita belum diberi sukatan baru, jadi kita masih terikat dengan sukatan lama. Itu yang kita dilema tu dekat sini. Macam itu. Memanglah sebab sukatan baru belum dikeluarkan. Jadi kita tak tahu apa yang ada dalam dia. Yang kita ada sekarang cuma sukatan lama, tapi sudah diarahkan ikut Akta Syarikat 2016. Itu jadi masalah kepada kita lah nak mengajar. Tapi macam tahun lepas punya SEM 3 punya soalan kan, dia punya jawapan yang kita dapat itu macam sudah tak guna format lama lah. Macam sudah gunakan format baru kan. Ya, betul. Betul tak? Ina pemeriksa betul tak? Dia orang pemeriksa. Apa dia Kak? Macam mana? Yang semester 3 yang lepas, soalan dia betul tak ada ikut format baru? Betul. Memang dia ikut format baru. Memang kena ikut Akta 2016. Cuma itulah kalau soalan kan banyak yang contoh-contoh macam ni kita nak dedahkan juga, cuma kena beritahu je lah kot. Tak payah saya rasa kita dedahkan saja, tapi kita beritahu sekarang kita dah ikut Akta Syarikat 2016 lah. Itu lebih mudah lah. Sebab kita pun nak cakap habis pun kita tak pasti sukatan tu apa dalam dia. Sukatan yang baru. Sebab benda ni sebenarnya berada di sukatan baru. Kita tak tahu apa cerita dia. Kita tunggulah bila dia nak perkenalkan sukatan baru. Jadi yang ini kita cuma beritahu sajalah pelajar. Jadi cuma maklumkan kita rujuk Akta Syarikat 2016. Okey, ada apa-apa lagi tak? Penambahan ke pertanyaan sebelum saya teruskan? Ada? Tak ada Kalau tak ada saya teruskan. Okey, yang ini Rizab, calon seharusnya dapat mentadbirkan rizab hasil, rizab modal masih ada kan? Mengenal pasti komponen rizab hasil, pendapatan tahan, rizab am, rizab modal, premium saham, rizab penilaian semula. Yang ini yang dikata rizab modal dah tinggal rizab penilaian semula kan? Betul tak? Ya. Premium saham dah tak ada. Ini saya tak pun terlepas pandang lah jadi kita boleh kuningkan dia lah nanti yang ini. Jadi rizab modal cuma tinggal rizab penilaian semula. Rizab penebusan modal, premium saham dah tak ada lah. Okey, yang C menjelaskan kegunaan rizab hasil, dividen tunai, dividen saham, penebusan saham, penerbitan saham bonus saja dan rizab modal. Yang C ni macam mana? Masih ada ke yang hadir hari tu? Yang hadir ceramah doktor tu. Terbitan saham bonus masih ada. Masih ada terbitan saham bonus masih ada. Premium penebusan saham? Premium penebusan saham kan dia dalam satu apa? Dia ialah okey, kalau dia punya soalannya lah pada 2015 nak pergi 2016 punya masa itu dia sudah akta sudah diumumkan itu yang baru. Jadi yang itu dia akan terus ubah lah, maksudnya ubah. Lepas tu dia baru dia tak ada. Sebab dia sama, sebab premium ini dia based on yang kita punya itu reserve modal situ mah. Kalau premium saham sudah tak ada, sama juga dengan reserve penebusan modal dia pun sudah tak ada. Jadi penebusan modal tak ada. Jadi maksudnya dia bergantung dekat rizab modal ni lah. Sebab dah tinggal rizab penilaian semula kan. Lepas tu that's why kita kena tengok soalan dia tanya macam mana. Sebab kita pun tak ada satu confirmation. Kita pun tak ada contoh terkini kan. Nak ikut yang terkini.
saya rasa ikut terkini yang terbaik ialah ambil annual report yang syarikat-syarikat yang tersenarai itu. Macam dia bagi hari tu Sandabi kan dalam apa? Sebenarnya bukan Sandabi saja, semua listed, semua company yang tersenarai di Bursa memang semua dia ikut akta syarikat selepas pada tahun 2016. Jadi kita kena Google jugalah tengok syarikat-syarikat tu. Jadi yang ini pun macam mana? Kita yang C ni kita masih nak dedah ke ataupun C memang perlu kan sebab dia nak ada result hasil dan result modal. Result hasil, result modal masih ada kan. Jadi kita cuma dedahkan sajalah untuk pelajar-pelajar. Betul? Ya. Rasanya perlu dedahkan lagi. Perlu dedahkan lagi Okey, kita dedah ajalah. Cuma yang ni nanti padam je lah sebab saya berdasarkan yang saya tengok daripada video. Sebab saya tak hadir benda tu. Nanti modify sendirilah. Okey, yang di mereka urusnya ke berkaitan result hasil, result modal pun masih ada lagi lah. Kita terang saja. Okey, penyediaan penyata keuangan. Yang ini yang perubahan ni dia kata dah tak ada jadual 9. Okey, menyediakan penyata pendapatan kunci kira dan penyata perubahan ikuti. Okey, dia kata kalau yang lama dia kata rujuk jadual 9 atau 1965 tapi jadual 9 dah tak ada dah tak ada dalam akta syarikat. Jadi kita kena ikut macam Cikgu Meha beritahu tadi, kita kena rujuk syarikat-syarikat yang listed lah kita kena tengok dia punya penyata keuangan baru kita dapat idea lah. Okey, ada pertanyaan sukatan setakat ni? Kita pun confuse sukatan lama tapi nak ajar ikut sukatan baru. Jadi mana tu saya rasa mudah, senang je lah. Biar terlebih ajar, jangan terkurang ajar lah. Itu sajalah konsep dia. Okey, kita pergi kepada yang disediakan bahan ni, Dr. Kamarul Baraini Keliwun ni lah. Saya tak hadir tapi saya ambil daripada bahan yang dibekalkan. Okey, kita tengok yang diberi ni. Yang pertama ni pengenalan syarikat Berhad lah. Okey, dia beri definisi. Ini kalau ditanya pun mungkin dekat soalan teori lah. Entiti yang diperbadankan di bawah atas syarikat 2016 atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis terdahulu yang setara. Ini ikut Seksyen 2 atas syarikat 2016. Okey, yang seterusnya dikata organisasi yang ditubuhkan dengan kebenaran pihak berkuasa untuk tidak sebagai orang untuk menjalankan perniagaan atau aktiviti lain, boleh menyaman dan disaman dan boleh menerbitkan share untuk mendapatkan dana bagi memulakan perniagaan atau untuk meningkatkan modalnya. Okey, dekat sini dia guna share perkataan share. Betul? Yang ni yang hadir hari tu. Betul ke dia guna perkataan share? Ya, memang dia guna share. Guna share Okey. Seterusnya penubuhan. Okey, terdapat sekurang-kurangnya satu langganan share. Ini rujuk Seksyen 14. Mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengarah bermustautin di Malaysia. Okey, bermustautin ni maksudnya orang yang tinggal tetap lah di Malaysia. Ini ikut Seksyen 122. Mempunyai seorang setiausaha syarikat yang merupakan sama ada ahli badan operasional ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, atau 2 individu yang dilesen oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Ini syarat-syarat untuk menubuhkan syarikat. Tapi sini dia tak sebut memorandum benda tata urus pun tak sebut Tapi dalam sukatan lama kita ada kan? Okey, betul kan? Okey. Ataupun ini petikan sahaja ke? Saya rasa pun petikan, dia ambil seksyen yang penting saja dalam atas syarikat tu. Tapi yang memorandum yang tak urus dokumen tu saya rasa pun perlu dedah lagi sebab itu dokumen penting kan. Okey, ciri-ciri syarikat. Ini entiti perundangan sah, boleh masuk kontrak, boleh didakwa dan mendakwa, boleh membeli, memiliki dan menjual aset, membayar cukai, wujud hubungan prinsipal dengan dan ejen,
pelabur sebagai pemilik syarikat prinsipal, pengurus sebagai ejen, menguruskan syarikat bagi pelabur, ejen, bertindak sebagai ejen. Liability terhad, liability megang share terhad kepada jumlah pelaburannya. Tuntutan oleh pemerintahan terhad kepada aset yang dimiliki oleh syarikat. Ini berupaya boleh modal boleh melalui terbitan share. Hak milik boleh berpindah, hak milik diwakili oleh jumlah share syarikat yang dipegang oleh pemegang share. Pindahan hak milik tidak perlu mendapat kebenaran. Okey, yang ini untuk kita tahu syarikat ada dua kan, syarikat awam dengan syarikat sediaan berhad. Okey, pindah milik tidak perlu mendapat kebenaran. Ni untuk yang mana ni? Dia dah sebut tak? Syarikat awam ke syarikat sediaan berhad? Syarikat sediaan awam. Yang ini semua awam Kalau sediaan berhad dia mesti syarat dia lebih ketat sikit saya rasa kalau sediaan berhad. Sediaan berhad biasa dia perlu dapat kebenaran kan. Pak dia kata tak perlu mendapat kebenaran ni, pada saya ni syarikat awam ni. Okey. Okey, yang listed lah syarikat awam. Okey, kematian, kebangkrapan, penarikan diri seorang pemegang share tidak akan menamatkan hayat syarikat. Okey, ini hayat berterusan lah. Ini ciri-ciri yang diberi. Okey, pengelasan syarikat berhad oleh share. Liability, sumbangan setiap ahli tak ada aset syarikat dihadkan kepada amount yang belum dibayar kepada share. Ini apa maksud dia? Liability, sumbangan setiap ahli tak ada aset syarikat dihadkan kepada amount yang belum dibayar ke atas share. Jadi maksudnya macam mana tu? Sebab kalau ikut yang lama punya sukatan dia ada modal dipanggil semua, tapi sekarang dah tak ada saya rasa kan. Yang ni macam mana ni? Siapa yang hadir ni boleh terang tak yang ni? Apa maksud dia? Liability di sumbangan setiap ahli tak ada aset syarikat dihadkan kepada amount yang belum dibayar ke atas share-nya. Jadi maksudnya dekat sini saya ada share yang belum dibayar dekat sini. Kalau sebelum ni saya rasa kita punya tak ada yang tak berbayar kan. Ada siapa boleh ulas yang ini? Yang ini liability sumbangan bukan dia adalah terhadap ahli, maksudnya kalau kita hutang pun kita akan based on berapa share yang dia ada lepas tu kita bayar. Contohnya kalau kita beli 100,000 kan, jadi maksimum pun kita bayar hanya based on 100,000. Itulah. Jadi maksudnya kalau ikut sukatan yang sekarang ni dia kata bahawa banyak share tu banyak tu yang dibayarkan. Tapi sini dia kata amount yang belum dibayar. Apa maksudnya? Amount yang belum dibayar ke atas share-nya ialah kalau kita nak jelaskan share itu, kita adalah pemegang share syarikat saya. Lepas tu saya nak jelaskan itu ialah saya punya liability. So saya punya liability akan based on berapa pemegang share itu beli saya punya share. Contohnya, Cikgu Norisa beli 10,000. Lepas tu Cikgu Lee pun beli 10,000. Jadi nanti saya nak bayar, saya lah bayar Cikgu Norisa 10,000, lepas tu bayar Cikgu Lee 10,000. Maksudnya maksimum pun 10,000. Tapi kalau dia adalah untuk listed company, biasa dia akan based on last dia punya harga terakhir based on share itulah. Yalah, sebab dia kata dia tak ada nilai pas semua lagi dah kan. Ya, dia based on, sebab dia based on amount yang belum bayar ke atas share-nya mah. Jadi kena tengok berapa unit share yang pemegang saham itu pegang. Bayar pun maksimum kalau you pegang 10,000 share, maksudnya saya bayar pun maksimum 10,000. Apa dia lah perkataan belum ni? Saya tak faham perkataan belum dibayar tu. Kenapa dia mesti letak perkataan belum dibayar? Kalau pada pahaman saya lah, sebab dulu pun saya pernah mengajar sebelum sukatan 2013, dia biasanya syarikat ni ada saham dia akan bukan bayar sepenuhnya, dia akan bayar ikut panggilan. Nanti akan ada panggilan pertama, kedua. Jadi pada saya belum bayar nanti akan ada yang modal yang tidak berbayar, nanti dia akan rampas. Itu dulu punya sukatan. Sekarang saya rasa dah tak ada benda tu semua. Tu seolah-olah amount yang bulan dibayar macam konsep yang lama. Tu yang agak mengelirukan lah. Bukan, yang saya faham bukan liability sumbangan setiap ahli. Contohnya, dia terhadap share syarikat mah. Jadi
bagi sekarang adalah saya punya syarikat. Lepas tu Cikgu Norisa beli 10,000 unit. Cikgu Lee pun beli 10,000 unit. Lepas tu Ina pun beli 10,000. Cikgu Sui pun 10,000. Jadi saya yang hutang kan, saya yang hadkan sebab dia kata syarikat terhad liability mah. Yalah, saya hutang anda semua. Tapi hutangan itu yang saya kena bayar kepada anda ialah based on jumlah share yang anda pegang. Oh, jadi maksudnya kat sini dekat equity modal dia, tapi dekat pemilik syarikat dia berada di liability. Ya, sebab saya hutang anda mah, itu adalah liability sumbangan setiap ahli. You adalah saya punya ahli pemegang share saya. Oh, betul tak? Saya tak pasti pula. Yang lain macam mana? Yang lain? Ya, memang setiap ahli, orang yang membeli saham itu jelas ahli kepada syarikat. Memang maksud saya ini jikalau ayat ini kan jikalau kita potong yang belum itu macam lebih senang faham kan. Itulah sebab dia ada perkataan amount yang belum dibayar. Bila belum dibayar ni orang akan, kalau cikgu-cikgu yang pernah mengajar sukatan lama lah, dia akan fikir lain. Bila macam di sini, macam jikalau saya ini liability macam tadi yang Meha buat itu contoh, saya ada ahli kepada syarikat dia. So apabila dikatakan syarikat dia dibubarkan apa, so saya hanya perlu mentanggung liability yang perlu saya tanggung hanya terhad kepada apa yang share yang saya sudah bayarkan. Itu saja kan. Itu adalah dari segi aspek anda sebagai ahli pemegang share. Kalau ini, saya rasa ini adalah based on syarikat kan, betul tak? Ya, based on syarikat. Jadi maksudnya, Cikgu Norisa, Cikgu Lee, Cikgu Sui, Cikgu Ina, saya hutang anda punya itu share adalah liability saya. Oh, jadi modal yang saham yang dibeli itu adalah liability kepada syarikat. Yes, betul. Dia punya konsep adalah macam tu. Oh, macam tu Yalah, itu adalah saya punya pandangan lah. Itulah. Yang lain macam mana? Untuk yang ini agak mengelirukan ayat dia. Jadi maksudnya modal yang saham yang dibeli oleh setiap macam saya, macam Puan Lee semua adalah liability sumbangan kepada syarikat. Itu yang saya faham ayat daripada Meha lah. Yang lain macam mana? Boleh tak? Ada masalah tak yang ni? Saya hanya takut dia salah tap saja. Saya pun saya tak datang ni, tak ada pembetulan ke? Hari itu pun tak ada orang tanya. Sebab hari itu memang semua pun rushing, saya pun rushing. Kita semua dia sudah mula dia pun hanya read out macam tu saja. Sebab dia pun minta cikgu baca. Sebab saya baca balik tu yang saya kata, ya betul tak apalah kita kan. Sebab dia adalah emang belum bayar. Saya rasa emang belum bayar maksudnya dia ialah hutang. Mungkinlah kot, mungkinlah kita boleh gunalah setakat ni lah. Kalau ada apa perubahan nanti, kalau dia beritahu nanti saya beritahu balik lah. Setakat ni kita guna setakat yang kita faham dulu. Nanti pun akan ada perubahan, nanti mungkin akan didedahkan semula lah sukatan baru. Okey, ada apa-apa lagi untuk yang ini? Pertanyaan? Saya punya concern di sini adalah pengkerasan syarikat kan. Apabila kita buat pengkerasan syarikat, so apakah jawapan kita? Macam di sini kan, jika ikut dia punya gambar aja sini, macam syarikat pengkerasan syarikat dibahagi ke dua jenis lah. Satu jenis apa oleh share, satu ia oleh jaminan. Adakah macam itu? Yang lain macam mana? Pengkerasan syarikat bukan syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Ya, memang itu dulu yang kita selalu kata ya, awam dengan atau sendirian berhad kan. Macam di sini dia pun ada agihan daripada syarikat berhad oleh share, dia bahagikan kepada dua kan. Tapi next slide ya, slide yang kedua, dia ada lagi satu ya, syarikat berhad oleh jaminan. Ini oleh jaminan. Apa maksud itu yang saya tak faham. Macam mana dia buat pengkerasan? Okey, tak apa, kita pergi yang ini dulu. Okey, kejap lagi kita pergi yang seterusnya. Okey, ini syarikat. Jadi maksudnya dekat penjelasan syarikat ni ada syarikat berhad oleh share, syarikat sendirian berhad, syarikat awam. Jadi maksudnya dah ada 3 ke penjelasan? Bukan. Saya rasa penjelasan syarikat itu kan bagi syarikat berhad oleh share terdiri daripada 2. Satu sendirian berhad, satu awam berhad.
Dan dia sekarang kan yang tadi akak tanya jelaskan itu liability sumbangan kan adalah menjelaskan apa maksud adalah syarikat berhad oleh syekh. Oh, jadi maksudnya share, jadi dia terang definisi dia, lepas tu syarikat tu dipecahkan oleh sendirian berhad, syarikat awam berhad. Ruham berhad. Ini oleh share. Lepas tu yang kedua ni dia ada kata pengelasan syarikat oleh jaminan. Okey. Lepas tu dia kata liability ahli dihadkan oleh amount tertentu yang telah dinyatakan dalam memorandum penubuhan. Okey, biasanya melibatkan organisasi yang bukan untuk keuntungan. Okey, ahli perlu menanggung semua hutang syarikat tanpa ada had. Jadi kat sini dia akan muncul liability tidak terhad, kan? Bebas memulangkan modal kepada ahli. Jadi saya rasa ini syarikat tidak berhad. Jadi maksudnya dah ada dua lah pengelasan. Satu tadi. Juga macam tu tiga. Ada tiga Bukan. Okey, kalau you nak ikut ini kan, dia ialah pengelasan syarikat terdiri kepada dua. Satu adalah syarikat berhad oleh syekh, satu adalah syarikat berhad oleh jaminan. Lepas tu di bawah syarikat berhad oleh syekh ada terdiri daripada dua, iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Manakala untuk syarikat berhad oleh jaminan terdiri daripada syarikat tidak berhad. Oh, jadi saya cuma di sini Mehan, you see di sini dia tak ada satu cabangan daripada oleh jaminan kepada tidak berhad, tak ada satu cabangan tau. Dia macam ini, macam slide yang sekarang tunjuk di sini kan, macam sini ada dua jenis tau. So jika tambah maksudnya you nak kategori, maksudnya dia ada tiga jenis lah. Oh, jadi maksudnya saya patah balik Okey, maksudnya dekat sini untuk pengelasan syarikat, yang pertama syarikat berhad oleh syekh ada dua, syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad. Lepas tu yang yang seterusnya dia ada yang kedua syarikat berhad oleh jaminan, yang ketiga syarikat tidak berhad. Betul? Ada tiga pengelasan. Itu saya faham tadi. Saya faham pun macam tu. Macam mana yang lain? So katakan jika seorang katakan berikan pengkerasan syarikat ataupun ialah macam itu. So pelajar patutnya bagi jawapan sendirian berhad dengan awam berhad ke? Ini satu jawapan, ataupun berhad oleh syekh, berhad oleh jaminan, dan tidak berhad. Ini lagi satu set jawapan. Ini so, dia jadi satu set. Ini jadi masuk kalau ikut slide ni dia ada tiga pengelasan syarikat. Kalau ikut slide lah, kalau pahaman saya. Macam mana yang lain? Ya. Betul. Jadi maksudnya ada tiga lah dekat sini Saya ulang balik tadi. Saya boleh rujuk balik atas syarikat. Memang ada tiga lah. Okey, betul ada tiga. Okey, jadi saya ulang balik pengelasan syarikat. Dia yang pertama syarikat berhad oleh syekh, dia ada syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad. Seterusnya dia syarikat berhad oleh jaminan. Yang ketiga syarikat tidak berhad, ahli perlu menanggung semua hutang syarikat tanpa had. Jadi maksudnya untuk syarikat tidak berhad ni dia ada liability tidak terhad. Sebelum ni syarikat semua liability terhad kan. Ni dah ada tambahan dekat sini. Kan? Jadi dah ada tiga pengelasan syarikat. Betul tak? Betul. Jadi kita dah kena ubah ni. Kalau dulu penerangan kita semua syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad saja. Kena guna dia punya ni ya. Dah berlainan dah jadi semua kena bersedia lah ni. Dah sudah sini sudah berbeza. Ada siapa-siapa bermasalah dekat sini, pertanyaan? Kita kena faham ni kan, buka ke sekolah nanti kita nak mula ngajar syarikat nanti. Takut tak faham nanti. Semua okey? Okey, kalau okey saya teruskan. Okey, yang ini kebaikan dan keburukan lah macam biasalah kebaikan liability pemegang share terhad. Tapi dia kata liability pemegang share terhad, tapi dekat pengelasan tadi ada syarikat tidak berhad. Betul tak kebaikan dekat sini? Kita dah ada tiga syarat tadi kan. Kalau kita kata ada tiga pengelasan, tadi liability pemegang share terhad dah macam tak tepat. Sebab kita dah ada tiga pengelasan. Macam mana tu kat sini? Boleh guna tak kebaikan ni? Tak ada orang bertanya hari tu? Bukan, ini sebab hanya konsep saja. Dia jelaskan secara sepintas selalu saja. Dia tak detail semua. Tapi kalau ini kan ialah untuk overall punya syarikat berhad. Janji syarikat itu berhad kan, memang dia adalah liability pemegang share terhad.
Lepas tu boleh gunalah kebaikan ni. Masih boleh guna dalam kalau boleh tanya kebaikan dan keburukan penubuhan syarikat. Liability pemegang share terhad. Nanti nak jawab pelajar kita kan takut tak terima dalam peperiksaan nanti. Masih boleh terima semua? Bagi saya boleh. Boleh Okey, kalau boleh kita carry on lah. Okey, pemilikan mudah dipindahkan, jangka hayat berterusan, pengurusan yang profesional. Okey, keburukan dia takluk kepada peraturan bawah ni lah. Peraturan ada banyak atas syarikat 2016, atas cukai pendapatan 1967, piawaian pelaburan keuangan Malaysia, keperluan penyelesaian bursa Malaysia. Okey, yang kedua, pemilik pengurusan adalah berbeza, cukai tambahan. Ada masalah tak kebaikan dan keburukan ni? Tak ada Okey, tak ada, saya carry on, teruskan. Okey, equity ni struktur modal equity pemilik syarikat, modal diterbitkan dan reserve. Jadi maksudnya dekat sini dia tak ada modal dibenarkan Betul? Memang tak ada dah. Memang dah tak ada rujuk MFRS 101/54R ni lah. Jadi yang ada cuma modal diterbitkan dan reserve saja. Jadi kita ajar yang ini sajalah pada pelajar. Okey, modal diterbitkan, semua share yang dikeluarkan sebelum atau selepas penguasaan atas syarikat 2016 tidak boleh mempunyai nilai tara atau nilai nominal. Ini kita dah tahulah dah tak ada nilai pas, semua dah tak ada dah. Okey, share diterbitkan pada satu harga ditentukan berdasarkan nilai semasa syarikat. Faktor-faktor yang pengaruhi perniagaan syarikat dan jumlah modal diperlukan oleh syarikat. Konsep modal dibenarkan, premium share, reserve, tubuh modal tidak lagi terpakai. Jadi tak ada modal dibenarkan, tak ada premium share, tak ada reserve tubuh modal. Di bawah atas syarikat 2016, Section 74 atas syarikat 2016. Jadi kat sini kelas share. Tu yang diberitahu saya potong yang saham biasa tu Okey, share equity dan share keutamaan. Saham biasa sudah ditukar kepada share equity dan share keutamaan. Ada masalah tak kat sini? Kalau ada masalah tolong beritahu Okey, seterusnya share equity, definisi dia apa-apa share yang bukan share keutamaan. Section 2 atas syarikat 2016. Okey. Seterusnya hak termaktub dalam Section 71(1) atas syarikat 2016, menghadiri, menyertai, bersuara dalam mesyuarat, mengundi atas mana-mana ketetapan syarikat, satu undi bagi setiap share. Ni maksudnya apa ni? Satu undi bagi setiap share. Jadi maksudnya satu undi satu share macam dulu Betul tak satu undi satu share. Sama menerima pengagihan lebihan share syarikat selepas agihan dibuat kepada share keutamaan, menerima dividen. Ini hak lah. Okey, share keutamaan, definisi share yang tidak melayakkan pemegangnya mendapat hak mengundi atau menerima agihan selain daripada yang dinyatakan Section 2 atas syarikat 2016. Okey, hak dia tiada hak mengundi, menerima keutamaan dalam pengagihan dividen, menerima keutamaan dalam pengagihan lebih aset semasa pembubaran. Okey, dia ada jenis-jenis dia lah share keutamaan kumulatif, layak mengumpul dan menerima dividen belum layak yang tertunggak. Dua, share keutamaan bukan kumulatif, layak menerima dividen hanya dalam tahun-tahun dividen diisytiharkan dan dibayar. Share keutamaan boleh tukar kepada share equity mengikut kadar dan syarat yang ditetapkan. Share keutamaan boleh tebus dengan oleh syarikat mengikut syarat ditetapkan. Yang ni okey share keutamaan. Okey, terbitan share, mendapatkan tunai, mendapatkan aset bukan tunai, menyelesaikan liability. Ini tujuan dia. Okey, seterusnya pengolahan perakaunan, modal share direkod pada harga terbitan. Dah tak ada lagi nilai par, dah tak ada lagi nilai diskaun, dah tak ada lagi nilai premium. Okey, ini contoh-contoh dia lah Kita tengok contohnya. Pada 1 bulan 6 2021 ABC menerbitkan 100,000 unit share equity pada harga RM1.10 per share. Okey, ini journal dia. Tunai 110, share equity 110,000. Ini jalan kerja dia lah. Okey.
Yang contoh 2, pada 1/4/2021 ABC menerbitkan 50,000 unit share keutamaan 5% pada harga RM5 se-share. Okey. Jurnal dia tunai 250,000, share keutamaan 5%, 250,000, 50,000 darab 5. Yang ini ada pertanyaan tak? Ni merekod ni. Okey. Rasanya lagi senang kan? Ni lagi mudah lah daripada yang dulu. Okey, seterusnya terbitan share untuk mendapat aset bukan tunai. Tadi untuk dapat tunai Okey, modal share direkod pada nilai pasaran aset yang diperolehi. Jika nilai pasaran aset tidak boleh diukur, modal share direkod pada nilai pasaran share. Contoh 3, pada 1/8/2021 ABC menerbitkan 15,000 unit share equity untuk memperolehi sebidang tanah yang punya nilai pasaran 30,000. Jadi dia punya jurnal tanah debit 30,000, share equity 30,000, 15,000 darab RM2. Macam mana dia dapat RM2, tahu tak? Ada siapa tak tahu kat sini? Okey. Boleh Boleh tahu mana dapat RM2? Okey. Kalau tak tahu tu boleh bertanyalah takut ada yang tak faham nanti. Okey, contoh 4, pada 1/9 ABC berhad memperoleh sebuah bangunan dengan menerbitkan 100,000 unit saham keutamaan 5%. Harga bangunan tersebut di pasaran ialah RM1,500,000. Okey, dia punya jurnal debit bangunan RM7,500,000, share keutamaan 5%, RM7,500,000. 1,000 darab RM15. Kat sini tak bagi angka, kita kena kira lah. Boleh kira sendiri saya rasa. Senang ni, tak ada masalah sangat. Ada pertanyaan? No. Okey Okey. Okey, seterusnya terbitan share untuk menyelesaikan liability. Modal share direkod pada nilai liability yang diselesaikan. Contoh 5, 1/2/2021 ABC menerbitkan 25,000 unit share equity untuk menjelaskan akaun belum bayar berjumlah 100,000. Jadi debit akaun belum bayar 100,000, kredit share equity 100,000, jadi 25,000 darab 4. Contoh 6, 1/5/2021 ABC menerbitkan 200,000 unit share keutamaan 5% untuk menjelaskan nota belum bayar berjumlah 300,000. Kita debitkan nota belum bayar 300,000, kredit share keutamaan 5% 300,000, 200,000 darab RM1.50. Okey, setakat ni? Okey, terbitan bonus. Agihan share tambahan kepada pemegang share sedia ada tanpa mengubah kedudukan keuangan syarikat. Kesannya bilangan share emas modal, share meningkat, perolehan tertahan berkurang. Okey, ada siapa yang tak faham tak kat sini? Iaitu terbitan bonus. Agihan share tambahan kepada pemegang share sedia ada tanpa mengubah kedudukan keuangan syarikat. Ada siapa boleh terang tak yang ni? Tanpa mengubah kedudukan keuangan syarikat tu. Ada yang boleh terang? Rujuk kepada kesan itu lah. Kesan bilangan share dan emas modal, share meningkat. Okey, perolehan tahan berkurang. Jadi maksudnya dia asalnya dia akan jadi balance balik kan? Sebab tu dia kata kedudukan keuangan syarikat tak berubah lah. Dekat sini. Okey, contoh dia pada 1/2/2021 ABC berhak memberi terbitan bonus pada 1/4 untuk 200,000 unit share equity sedia ada. Share bonus terbitkan 50 sen se-share. Okey, jurnal dia debit pendapatan tahan 25,000, kredit share equity 25,000, 50,000 darab 50 sen. Bilangan share bonus dia 200,000 bagi 4 dapat 50,000 unit. Setakat ni okey tak? Okay. Saya nak ada satu soalan di sini ya. Untuk terbitan bonus atau mahak kan. So nisbah yang selalu tunjuk di sini kan, contohnya yang ini contoh ya 1/4 kan. So adakah konsisten lah, maksudnya dia 1/4 dengan 4/1 ada beza tak? Ada. Maksudnya dia ada konsisten yang tepat ini mesti yang baru ke atau yang macam mana? Dia konsisten maksudnya 1/4 bukannya 4/1. Dia yang tepat ini, tiga tepat ini mesti rujuk kepada yang amount share baru ke konsisten tak? Sebab saya takut saya macam
perasan ada kadang-kadang dia buat 1/4, kadang-kadang 4/1 ke whatever. Saya selalu buat nombor kecil ialah angkat sebagai share baru saja. Dia based on sebenarnya dia based on soalan. Macam ini dia kata, okay, bagi terbitan bonus kan pada satu based on 4 untuk share 200 unit. Maksudnya ialah anda ada unit saham, unit equity ya, 4 unit, you akan layak dapat 1 unit bonus. Yes, I know. Maksud saya ialah kalau 4/1 lain, maksudnya you ada 1 unit share, you akan 4 bonus. Ada keadaan macam ini juga. That's why saya kata ada tak? Memang mesti yang tepat itu rujuk ke nombor yang tepat ini rujuk kepada share baru yang kita dapat. Yes, biasanya lah, biasanya. Jika kita bila cakap biasanya. Bukan, sebab kita kena tengok ayat. Kalau dia kata, okay, syarikat ABC membelikan 200 unit share dengan mendapatkan share bonus, lepas tu pada 1/4, itu sudah lain tau. Jadi that's why saya kata kena tengok ayat dia. No, sometimes ayat sangat jelas, senang faham. Tapi jikalau macam ini kan, sebenarnya kalau macam contoh 7 ini, saya rasa ayat pun jelas faham, senang faham kan, betul tak? Ya. Kalau saya senang faham. Yelah, maksud saya jikalau katakan ini terbalik, jadikan katakan saya tak mau buat 4/1 mungkin saya kata buat 2/5, whatever lah. So maksudnya sama juga. Kalau dia sama, kalau contoh 7 yang sama, cuma 1/4 tukar kepada 2/5 kan, maksudnya sama juga. Dia ialah 5 unit, ia akan dapat 2. Ya, saya faham. Boleh mungkin tak nanti orang salah faham ialah yang terbalik. Kecuali ayat dia terbalik lah. Kalau tak, sebenarnya senang faham. Sebab kalau pemegang saham kan, dia pun akan kadang-kadang dia akan terus announcement dalam itu company punya announcements itu kata dia akan bagi share bonus dan dia akan sangat jelas beritahu anda berapa nisbah, dan ayat dia selupa macam ini, bonus berapa, nisbah berapa. Dia akan macam tu. Sebab dulu saya macam sebenarnya ada pelajar tanya saya tentang nisbah ini, di mana mereka macam saya pun lupa mana 1 tahun lah. So dia punya nisbah di sini itu lah maksud saya lah, kita tak tahu dia hanya bagi 1/4 ke 4/1 ke whatever lah. So macam mana kita tahu yang mana satu nombor rujuk kabel yang baru, yang mana yang sedia ada. So that's why saya tanya, adakah konsisten mesti tepat itu rujuk kabel baru ke? Biasanya ialah tepat punya rujuk kepada share baru, terbitan bonus itu. Biasanya kan, tapi kadang tengok ayat soalan juga kan. Saya kata sebenarnya ialah belajar mah. Kalau ikut yang real punya announcement daripada company kan, biasa dia tepan punya memang dia baru punya. Setakat yang saya tahu dia baru. Yang if let's say this one adalah saya buat nisbah 3/2, 3/2. So 3/2 kita dapat 3 yang baru. 3 yang baru setiap 2 lah. Yes, setiap 2. Setiap 2 existing share, you dapat 3 bonus. Okey lah. Okey, yang lain boleh faham tak yang lain? Jadi maksudnya depan ni biasanya lah, tapi kita tak boleh cakap habis lah, tengok soalan jugalah. Tapi biasanya depan merujuk saham yang baru, yang kedua tu merujuk kepada share yang dah ada lah. Yang lain ada pertanyaan tak? Okey Kak. Okey, kita teruskan. Okey, terbitan hak tawaran kepada pemegang share sedia ada untuk beli share tambahan pada harga diskaun. Ni macam mana ni? Dia kata tadi tak ada harga diskaun premium, tapi terbitan hak ada harga diskaun. Macam mana tu? Siapa boleh terang ni? Tadi dia kata terbitan tak ada nilai par, tak ada nilai premium, tak ada nilai diskaun. Tapi dekat sini tiba-tiba terbitan hak, dia kata tawaran kepada pemegang share dia ada untuk membeli share tambahan pada harga diskaun. Asal ini sama juga kan? Ini adalah terbitan diskaun Dia win-win situation punya.
Maksudnya kalau harga pasaran sekarang adalah RM1.20, dia boleh offer anda pada RM1. Jadi maksudnya kita boleh jimat 20 sen. Oh, jadi maksudnya yang untuk yang terbitan hak Sambungan kena bayar, tetapi bayar dengan harga yang terdiskaun atau harga yang minimum yang dia offer. Oh, jadi sebelum ni dikata terbitan tak ada harga premium, tak ada harga diskaun, tak ada nilai PAS semua tak ada nominal. Bukan, itu diskaun dengan ini diskaun dia lain. Oh. Yang itu diskaun ialah dia mula-mula kita terbitkan share mah. Tapi yang ini diskaun ialah dia terbitan hak. Terbitan hak ialah hak kepada pemegang saham yang sedia ada. Jadi untuk terbitan hak masih ada pada harga diskaun jadi jangan confuse lah. Tapi bukan, sebenarnya dia diskaun ialah dia diskaun daripada harga pasaran. Mungkin bukan kata diskaun lah, maksudnya harga yang lebih rendah daripada saham pasaran. Oh, jadi harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi dekat sini dia harga lebih rendah lah. Kalau macam tadi kalau RM1.20 mungkin dia jual harga RM1 lah pada harga pasaran. Okey. Yang lain-lain boleh faham tak? Kan ada yang confuse. Kata tak ada harga diskaun, tiba dekat terbitan hak ada buat harga diskaun. Harga yang lebih rendah Okey, jadi kesannya bilangan share dan amal modal share meningkat. Okey, contoh 8 pada 9/5/2021 ABC membuat terbitan hak untuk beli share equity sebanyak 50,000 unit pada harga RM1.15 per share. Harga pasaran ialah RM1.25 per share. Pemegang share melaksanakan option sebut pada 10/6/2021. Jadi 9/5 tak ada catatan. Okey, 10/6 debit tunai 57,500, kredit share equity 57,500, dia punya kiraan RM50,000 dan RM1.15. Ada siapa boleh terang tak ni? Harga pasaran RM1.25. Jadi ni harga yang lebih rendah lah ni tadi kan, dia ambil RM1.15. Harga yang disebut sini harga diskaun. Yang lain-lain boleh faham? Ada pertanyaan? Tak ada Tak ada, saya teruskan. Okey. Kegunaan premium. Bagi kredit akaun premium. Ini sebenarnya dia kata siapa yang sebelum ni guna ATA yang lama, jadi masih ada nilai premium lah. Itu yang saya faham daripada video tu lah. Bagi kredit akaun premium share yang diterbitkan sebelum ATA Syarikat 2016, dikuat kuasa menjadi sebahagian daripada modal share. Jadi ni Seksyen 6182 lah atas Syarikat 2016. Jadi maksudnya sebelum dia nak guna ATA 2016 ni masih ada premium. Jadi yang tu yang dia terpaksa menjadi modal share lah. Ini yang diberitahu lah. Okey, dividen. Okey, dividen hanya boleh diagihkan daripada keuntungan dan hanya dibenarkan jika syarikat solvent. Faham tak masuk solvent? Ada siapa tak faham? Ada siapa tak faham solvent? Syarikat dianggap solvent jika syarikat berupaya membayar hutangnya jika matang dalam tempoh 12 bulan selepas agihan dividen. Ini dia masuk solvent. Dia berupaya membayar hutang jika matang dalam tempoh 12 bulan selepas agihan dividen. Okey, agihan dividen perlu mendapat kebenaran pengarah. Ini syarat agihan dividen. Okey, bentuk dividen tunai, dividen share. Okey, tarikh penting, tarikh pengisytiharan, tarikh perekodan, tarikh pembayaran agihan. Jadi sekarang ni dividen ni ambil kira tarikh ke? Siapa boleh terang ni? Macam mana dengan tarikh ni? Tarikh-tarikh penting. Ada siapa boleh beritahu yang ni? Dividen masih ada dua kan? Dividen interim dan dividen akhir kan? Masih tak berubah. Tapi bentuk ni dividen tunai, dividen share. Yang tarikh ni macam mana? Siapa boleh terangkan tarikh? Tarikh-tarikh penting? Slide kedua ada sambungan. Oh, ada sambungan lagi Okey, tarikh-tarikh penting. Okey, lembaga pengarah mengisytiharkan dividen dan maklumkan kepada pemegang share meningkatkan liabiliti syarikat jika syarikat mengisytiharkan dividen tunai. Meningkatkan aktiviti syarikat jika syarikat mengisytiharkan dividen share. Ini tarikh pengisytiharan. Tarikh perekodan mengenal pasti pemegang share yang layak menerima dividen, mengemas kini senarai pemegang share yang layak. Okey, tarikh pembayaran pemegang share yang layak menerima dividen masing-masing. Dia ada 3 ni, tarikh pengisytiharan, tarikh perekodan, tarikh pembayaran atau agihan. Ada apa-apa masalah dekat sini? Semua okey?
saya rasa okey kot. Okey, tak ada masalah. Okey, Okey, kita tengok dividen tunai. Contoh pada 1 bulan 7 2021 Setia berhak menyediakan dividen tunai sebanyak 150,000, sebanyak 100,000 unit share utama kumulatif 8% dan 200,000 unit share equity berada dalam terbitan sehingga tarikh ini. Tiada terbitan share baru pada tahun 2021. Harga pasaran semasa terbitan share utama ialah RM2 se-share. Dividen dibayar pada 15/8/2021 pada tahun 2020. Tiada pengisytiharan dividen dibuat. Okey, ini dia punya jurnal. 1 bulan 7 2021, pendapatan tahan 150,000, dividen belum bayar. Sebab dia belum bayar lagi 150,000. Yang kedua 15 bulan 8 2021, dividen belum bayar 150,000, kredit tunai 150,000. Jadi okey? Okey, agihan dividen tunai, pemegang share kumulatif, Okey, pemegang share keutamaan kumulatif akan menerima dividen tertunggak dan dividen semasa bila dividen diisytiharkan. Pemegang share keutamaan bukan kumulatif akan menerima dividen semasa saja bila dividen diisytiharkan. Yang ni saya rasa sama je kan? Dah sebelum ni. Okey, contoh 1 bulan 7 2021 ABC berhak menyediakan dividen tunai sebanyak 150,000, sebanyak 100,000 unit share keutamaan kumulatif 8% dan 200,000 unit share equity berada dalam terbitan sehingga tarikh ini. Tiada terbitan share baru pada tahun 2021. Harga pasaran semasa terbitan share keutamaan ialah RM2 se-share. Dividen dibayar pada 15/8/2021. Pada tahun 2020 tiada pengisytiharan dividen dibuat. Okey, jadi yang ini dia punya jumlah dividen dia 150,000, dividen tunggak 16,000. Okey, jadi ditolakkan dapat 134,000, dividen semasa 16,000, 118,000. Jadi share equity dapat bagi dia 118,000 lah. Jadi jumlah share keutamaan 32,000, share equity 118,000. Yang ni pun saya rasa okey kan? Tak ada apa sangat. Okey, agihan dividen tunai. Pada 1 bulan 7 2021, ABC berhak mengisytiharkan dividen tunai sebanyak 150,000, sebanyak 100,000 unit share keutamaan bukan kumulatif 8% dan 200,000 unit share equity berada dalam terbitan sehingga tarikh ini. Tiada terbitan share baru pada tahun 2021. Harga pasaran semasa terbitan share keutamaan ialah RM2 se-share. Dividen dibayar pada 15 bulan 8 2021. Pada tahun 2020 tiada pengisytiharan dividen dibuat. Yang ni jumlah dividen 150,000, dividen semasa 16,000. Okey, 134,000 ditolakkan, tinggal baki dia. Okey, share equity dapat 134,000. Jadi share keutamaan 16,000, share equity 134,000. Ini bukan kumulatif lah, jadi maksudnya dia tak dapat tunggakan. Jadi ni saya rasa pun ni mudah lah. Okey, dividen share. Kesan dia syarikat pendapatan tahan berkurang dan modal share meningkat. Pemegang share, bilangan share meningkat tapi peratus kepentingan tidak berubah. Okey, rasional memenuhi jangkaan pemegang share untuk menerima dividen tanpa melibat alih keluar tunai, meningkat kebolehpasaran share, memberi penekanan bahawa sejumlah equity dilabur semula dalam perniagaan. Yang ni pun saya rasa tak ada masalah. Okey, contoh pada 1 bulan 8 2020, ABC berhak mengisytiharkan dividen sebanyak 10% bagi 200,000 unit share equity sedia ada. Harga pasaran share semasa ialah RM1.50 se-share. Modal saham diterbitkan 240,000 dan pendapatan tahan 150,000. Dividen ini diakhirkan pada 15 bulan 12 2020. Okey, dekat sini kiraan dia bilangan dividen share 10% dapat 200,000 dapat 20,000 unit. Okey, 20,000 dapat RM1.50. Okey, jadi yang pertama jurnal dia 1 bulan 8 2020, debit pendapatan tahan 30,000. Okey, share equity boleh agih 30,000. Yang kedua 15 bulan 2 2020, share equity boleh agih 30,000, share equity 30,000. Ada pertanyaan tak yang ini? Tak ada masalah juga Okey. Okey, tak ada, saya teruskan. Okey, kita tengok result pula. Yang pertama, result hasil boleh digunakan untuk agihan dividen, penebusan share keutamaan, beli balik share, terdiri pada perolehan tertahan.
Okey, result modal tidak boleh guna untuk agihan dividen tunai. Terdiri daripada result penilaian semula. Okey, sekarang dia tinggal result penilaian semula. Okey, dah tak ada result penebusan modal, dah tak ada premium share. Okey, selepas permulaan kuasa Seksyen 74, amount kredit dalam akaun premium share dan result pemodal hendaklah menjadi sebahagian pada modal share syarikat. Ini tadilah yang diberitahu. Peruntukan peralihan premium share, dividend share, result tebus modal, share bonus. Ada pertanyaan yang ini? Ada mana-mana yang nak dibincangkan? Tak ada Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, result hasil contoh pada 1 bulan 7 2021, Setia berhak mengisytiharkan dividen tunai sebanyak RM150,000 dan dividen share sebanyak 10% bagi RM200,000 unit share equity sedia ada. Harga pasaran share semasa ialah RM1.50 per share. Okey, jurnal dia 1/8/2020, debit perolehan tertahan RM150,000, kredit dividen belum bayar RM150,000. 15/12/2020, debit perolehan tahan RM30,000, kredit share equity boleh agih RM30,000. Boleh setakat ni? Okey, result hasil lagi. Contoh 1/1/2020, syarikat mengambil keputusan menebus 50,000 unit share keutamaan. Boleh tebusnya pada RM1.10 per share. Share keutamaan ini telah diterbitkan pada harga RM1 per share. Penebusan share keutamaan ini dibaiki dengan terbitan share equity pada tarikh penebusan. Harga pasaran share equity ialah RM2 per share. Okey, kita tengok dekat sini 1/1/2021, debit share keutamaan boleh tebus RM50,000. Ini ada jalan kerja dia lah. Okey, perolehan tahan debit RM5,000, tunai kredit RM55,000 pun ada jalan kerja. Okey, 1/1/2021, tunai debit RM50,000, kredit share equity RM50,000, RM25,000 darab dengan RM2. Yang ni pun okey tak macam okey saja. Okey, result modal, result penilaian semula. Wujud bila syarikat memilih untuk mengakaun aset bukan semasanya menggunakan kaedah penilaian semula atau nilai saksama. Laba penilaian semula lain pendapatan komprehensif dipindahkan ke akaun penilaian semula. Okey, dia guna nilai laba tak guna nilai untung Ada tak sebut masa hari tu? Dia guna nilai laba bukan nilai untung. Betul tak yang lain? Yang lain-lain macam mana? Ya. Memang nilai laba setahu saya laba ni adalah istilah lain bagi untung. Ya. Betul kan? Tapi Dia guna kena nilai untung laba atau rugi. Oh, dia akan guna laba atau rugi Jadi maksudnya dia tak guna untung lah dekat sini. Jadi laba penilaian semula, kalau siapa yang tak tahu tu, laba tu sebenarnya untung istilah lama ni sebenarnya. Zaman saya belajar tahun bila lama. Okey, laba ataupun rugilah penilaian semula dalam pendapatan komprehensif dipindahkan ke akaun result penilaian semula. Okey, contoh ABC berhak menggunakan kaedah penilaian semula untuk mengakunkan bangunannya pada 1/1/2017. Sebuah bangunan dibeli dengan harga RM1 juta. Bangunan ini mempunyai usia guna selama 20 tahun dan senilai menggunakan kaedah garis lurus. Bangunan nilai semula pada tahun 2020 dan nilai saksama bangunan ini pada 1/12/2020 adalah RM150,000. Okey, jurnal dia 31/12/2020, belanja senilai RM50,000. Dia 1 juta bahagi 20 Okey, nilai terkumpul bangunan RM50,000. Okey, 1/12/2021, nilai terkumpul peralatan RM150,000. Result penilaian semula ni adalah laba penilaian semula RM100,000, RM150,000 tolak RM850,000. Bangunan RM50,000, RM1 juta tolak RM150,000. Okay, ni pun saya rasa mudah saja cuma kena fahamkan je lah. Ada pertanyaan? Masih okey Okey. Okey, seterusnya penyata keuangan ni yang saya kata berubah ni. Penyata keuangan dah tak ada jadual 9. Okey, penyediaan penyata keuangan, set penyata keuangan lengkap daripada penyata kedudukan keuangan, penyata atau untung rugi dan penyata pendapatan komprehensif lain, penyata perubahan ekuiti, penyata adan tunai. Okey, penyata adan tunai ni ada nanti bab kita kan.
dalam semester 3. Nota kepada akaun maklumat bandingan penyata keuangan pada awal tempoh sebelumnya. Ini MFRS 101 para 10. Okey, perbezaan bahagian ekuiti milik dalam penyata kedudukan keuangan, item dalam penyata perubahan ekuiti. Jadi maksudnya ekuiti pemilik adalah yang berbeza. Okey, Section 244 atas syarikat 2016, penyata keuangan perlu mematuhi piawaian perakaunan yang diluluskan. Okey, yang ini penyata kedudukan keuangan dia. Nama syarikat penyata kedudukan keuangan pada adalah bahagian equity di format dia. Modal share diterbitkan, berapa unit share equity, berapa unit share keutamaan, berapa unit share equity boleh agih. Result dia perolehan tahan, result penilaian semula, jumlah equity pemegang share. Okey, ini dibagi contoh lah ni, yang Sam Dabi ni. Sam Dabi 2020, ni contoh lah. Kamu boleh tengok lah. Yang ini pun Sam Dabi punya, ada bilangan share, amount modal share. Yang ni pun sama, Zuni Rizab. Itu sajalah. Okey, ada pertanyaan syarikat. Ada apa-apa yang nak dibincangkan berkaitan dengan syarikat? Tak ada, Kak. Semua okey? Saya satu soalan. Jadi untuk penyata pendapatan komprehensif kita masih guna format lama lah, kira. Betul tak? Macam mana tu? Kalau format lama dah ada jadual 9 kan? Bukan maksudnya format yang macam pengkau satu kita pakai lah. Tak ada bukan saya rujuk itu jadual 9. Oh, maksudnya kita guna format yang lama macam pengkau satu. Macam mana yang lain? Macam mana yang lain? Sebab itu dia ada bagi contoh tak? Saya rasa macam dia suruh rujuk syarikat-syarikat kan? Penyata pendapatan komprehensif masih sama. Jadi maksudnya kita rujuk macam penggas satu punya penyata pendapatan komprehensif lah. Betul? Betul Betul yang lain? Okey, betul. Okey. Lepas tu penyata pembahagian untung rugi ada lagi tak? Macam mana tu? Betulkah itu rujuk kepada penyata perubahan equity? Bukan penyata perubahan equity bukan merujuk modal ke? Bukan ikut yang penggas satu merujuk modal. Dia modal sahaja kan. Modal sahaja, kalau dah lain. Dia tak ada wujud, sebenarnya hanya KKK saja ada perubahan kan. Ya, yang saya tengok dekat nota dia equity di penyata kedudukan keuangan saja yang berubah. So maksudnya yang lain kekal lah kira. Macam mana yang lain? Tak ada modal dibenarkan, hanya terus dia start daripada modal diterbitkan. Itu dekat penyata kedudukan keuangan bahagian equity. Lepas tu yang lain penyata keuangan tu, penyata pendapatan komprehensif kita rujuk macam penggas satu. Lepas tu yang pembahagian tu ada lagi tak? Kita tengok balik yang tu. Akak yang kata pembahagian untung rugi ke? Selepas untung bersih ke? Yes. Ni penyata untung rugi dan komprehensif. Ada sebut ke? Tapi dalam senarai ni dia tak sebut pun. Ya, penyata keuangan ni tak sebut pun. Kan? Dia pada sebut penyata kedudukan keuangan, penyata untung atau rugi dan penyata pendapatan komprehensif lain, penyata perubahan equity, penyata harian tunai, nota kepada akaun, maklumat bandingan, penyata kedudukan keuangan pada awal tempoh sebelumnya. Dia tak ada sebut pun pembahagian untung kat sini kan? Dia memang tak sebut. Jadi macam mana? Ada lagi ke tak ada? Kalau saya ikut yang ini saja saya rasa. Sebab tapi jika tak ada kan dalam kita punya penyata kedudukan keuangan bahagian equity sana, kita ada result perolehan tertahan tu. So perolehan tertahan macam mana kita get itu figure? Macam mana? Ada siapa boleh ulas kat situ?
Kalau pada pendapat saya, sebab hari itu saya pun jaga muat, saya tak masuk yang bengkel hari itu. Tapi pada saya, patutnya pembahagian untung rugi ialah sebahagian daripada penyata untung dan rugi. Sepatutnya ada lah pada saya. Ada lah, tapi di bahagian B ni lah. Dia dah gabung kat sini Betul, yang lain? Rasional lah jika macam itu. Sebab dia ada pendapatan komprehensif lain OCI. OCI yang itu perolehan tertahan kan akan masuk ke dalam sini. Jadi maksudnya dia dah berada di B lah. Masih ada tapi berada di B, betul? Yalah, kalau tak ada mana nak dapat pendapatan tahan Okey, jadi kita masih ada lah setakat ni. Cuma kita follow yang inilah penyata keuangan yang diberi. Okey, ada pertanyaan lain atau maklumat lain? Untuk syarikat? Ada yang lain nak bertanya? Saya tengok Rosmani dah masuk betul Betul Rosmani sekejap saya cek. Okey, betul lah dah masuk. Ada tak saya bagi masa kau berfikir kalau ada benda-benda yang nak bertanya? Kalau tak ada kita teruskan saja. Sebab saya dah sediakan nota pelaburan dah tu. Kita boleh bincang sekali pelaburan. Akak, saya nak tanya. Jika kan kalau ada apa-apa yang masalah ke, semua kita akan terus rujuk kepada atas syarikat 2016 kan? Betul tak? Ya, betul. Okey. Ada pertanyaan lain lagi mengenai syarikat? Sebelum kita teruskan. Rasa okey tu. Dah rasa okey nanti kita mengajar nanti. Cuma sekarang ni mungkin kita masalah saya rasa dekat soalan sebab soalan pasia masih yang lama, betul? Betul tak? Betul. Jadi juga tu. Jadi macam mana tu? Kita kena tengok soalan kena Kena ubah. Kena ubah lah. Tak boleh guna sepenuhnya soalan pasia tu. Ada soalan tu tapi kena modified. Modified jawapan. Nanti budak pening nanti. Itu sajalah ingatanlah. Soalan pasia kena dimodified lah supaya memudahkan ikut akta syarikat 2016 lah. Jadi semua kena take note kat situ lah. Okey, tak ada masalah lagi syarikat. Kalau tak ada saya pergi pelaburan. Pelaburan ni saya tak faham pelaburan ni dah mula kod kuasa ke belum? Kalau saya ikut daripada maklumat yang Belum kan? Saya ikut daripada video yang diberitahu dia kata untuk sukatan baru. Cuma yang syarikat saja yang akan diperkenalkan untuk semester 3. Jadi kita bincang sajalah jadi setakat yang dipahamkan belum dikod kuasa lagi. Okey, kita pergi kepada pelaburan lah sebab tengok sempat kita boleh bincangkan sekali lah. Sukatan baru bila kuat kuasa Kak? Tak tahu, tidak diberitahu lagi. Belum ada maklumat. Ni pun banyak tertangguh sebab COVID kan. Saya pun tak tahulah. Sukatan baru untuk subjek account ke ataupun semua STP? Dia akan buat semua serentak. Dia tak akan buat satu subjek. Dia nak dulu saya bertanya dia orang kata ada subjek lagi belum settle perbincangan. Jadi kena tunggu. Tapi dalam proses menunggu tu saya difahamkan akaun pun dah banyak kali ubah. Terpaksa ubah. Tunggu ada benda baru mungkin diubah. Jadi dah banyak kali diubah lah. Jadi kita tunggu yang terkini. Tak tahulah macam mana. Okey. Kita boleh kita teruskan kepada pelaburan? Boleh Kak. Okey. Okey, yang ini pelaburan untuk semester 1 lah. Tapi kalau tengok pada sukatan yang ada, saya tengok sikit saja cerita di sukatan ni lah. Security boleh pasar tapi dah guna istilah pelaburan lah. Tapi samalah, tak tahu apa yang ada dalam sukatan baru.
cuma kita dengar daripada video, cuma kita fahamkan daripada sukatan yang ada lah. Kalau ada perubahan nanti kita dapat sukatan baru, nanti kita ikutlah sukatan baru. Okey, yang ini kalau ikut yang lama dia tu tak ada security boleh pasar, itu security equity, saham, security hutang, bond. Okey, security boleh pasar ni kalau ikut daripada video dia kata pelaburan lah. Okey, yang ni merekod security boleh pasar, nilai diberikan, menilai security ni macam biasalah pelaburan Okey. Saya patah balik laju pula. Okey. Ada masalah tak dekat sini? Kalau ikut sukatan yang ada sekarang, ini saja yang security boleh pasar. Ada apa-apa tak perubahan dekat sukatan ni? Tapi ini belum kita diperkenalkan lagi lah. Setakat yang saya dengar dekat video tu dia kata untuk sukatan baru. Jadi tak tahulah apa yang berubah lah. Ada apa-apa tak? Saya tengok dalam sukatan tu sikit dia punya skop dia kat sini. Tak ada Okey, kalau tak ada kita pergi kepada dia punya nota yang dibekalkan lah. Okey, dia kata pelaburan yang ini. Okey, pengenalan dia tengok MFRS 9 Financial Instrument, MFRS 132 Financial Instrument Presentation. Okey, jenis dia ada pelaburan dalam security hutang, pelaburan dalam security equity. Nampak tu ada jenis dia. Okey, seterusnya kita tengok pelaburan dalam instrumen hutang, pengelasan dan pengukuran, kriteria, ciri, aliran tunai, kontraktual, aliran tunai mewakili bayaran prinsipal dan faedah, SPPI test. Okey, model perniagaan dipegang untuk mendapatkan aliran tunai, kontraktual pelaburan, pelaburan dan jual dagangan. Ini dia punya pengelasan. Okey, pelaburan, contoh pelaburan dalam bond kerajaan, pengukuran awal, kos pelaburan, nilai kini prinsipal plus tambah nilai kini faedah, pengukuran perikutan kos terlunas. Kalau tengok ni dia macam dah lebih detail, betul tak? Betul tak siapa yang dengar tu? Sangat terlalu detail, confused. Sebab saya detail saya rasa macam tak tahulah, sebab saya kadang cikgu matematik pun ada tanya juga. Lepas tu saya kata pelajar akaun dah tak belajar benda detail macam ni, tapi saya tengok pelajar matematik belajar, betul tak? Dia macam dah ikut matematik pula saya tengok. Okey, ni selalunya kalau saya kat universiti itu paper kewangan ni. Dia dah detail dah. Okey, pelaburan dalam instrumen hutang, pelaburan dia Suria Sdn Bhd membeli bond kerajaan 100,000 berkadar faedah 8% pada 1 Januari 2020, dibayar 2 kali setahun pada setiap 1 Julai dan 1 Januari. Bond akan matang pada 1 Januari 2025. Kadar faedah pasaran 10%, andaikan tempoh perekonomian Suria Berhad berakhir 1 Disember. Okey, yang ini nampak ni. Tu saya kata detail kiraan dia kan. Tak tahulah cikgu yang baru-baru ni faham tak, sebab kalau dulu sukatan yang lama ada benda ni semua, tapi sekarang tak ada lagi dah. Okey, PV principal, tengok tu kiraan dia tu 100,000 dah PV 5% ni 2 kali 5 tahun. Seterusnya lah, ni banyak dia cerita ni. Kos pelaburan 92,278. Ni apa ada kiraan dia, lepas tu ada journal dia. Asas keuangan 92,278 pada kos terlunas, kredit tunai 92,278. Ada masalah tak sini? Bagi saya masalah besar lah. Jika nak kira benda ini macam bukan senang kerja kan? Memang. Kalau saya dekat universiti kita orang guna calculator, ada calculator financial calculator. Saya ada beli itu tapi dah tak guna dah. Masa belajar je pakai, sekarang dah tak pakai dah. Saya punya pandangan kalau sekarang kita SEM 1 tak guna ini, saya rasa kita abaikan terus saja. And then kita tunggu sampai sukatan baru, jika betul gunakan macam ini baru kita belajar kan. Jika bukan malah saya tengok sangat susah lah sebab terlalu jauh beza dengan security boleh pasar. Jadi sekarang macam mana? Kita nak bincang benda ni kan ataupun kita nak tinggalkan? Ya, kawan lain macam mana? Sebab saya tengok pun memang agak susah sikit. Sebab saya rasa kalau pelajar sekarang ni tengok pun pening ni. Tapi tunggu sukatan baru lah. Saya rasa lecturer ni bincang bahan yang dia ada di universiti tau. Tak tahu dia ikut sukatan baru ke tidak.
Ya, ini macam kerja universiti lah. Ya, saya tahu bahan saya kat universiti ni. Saya pernah belajar tapi saya sudah lupa lah sebab sudah tinggal kan. Sebab saya tahu bila dia sebut apa financial calculator tu saya memang ada. Tapi saya pun tak tahu mana dah pergi ke financial. Sebab dah tak pakai kan, kita tak pakai, tak gunalah. Tapi katakan macam soalan yang ada di sini kan, jikalau budak jumpa soalan macam ini, saya rasa mereka akan kira faedah sahaja, betul tak? Ya, Faedah yang tapi ya dalam video tu dia beritahu setakat ni angka dia beritahu kan. Pelajar angka dia beritahu kan. Pelajar cuma merekod saja. Sekarang lah yang sukatan sekarang. So, ya, kalau saya dengar daripada video lah, saya pun tak attend tu. Saya dengar pada video angka diberi. Dia saya pergi load through je lah nampak macam susah saja. Yang ini nampak tu kiraan dia saya load through je lah bahan yang dibekalkan. Tapi saya pada pandangan saya lah, ini sebenarnya bahan universiti lecturer tu punya. Jadi dia mungkin ajar student dia ambil lah. Tapi terlalu detail untuk pelajar STPM. Saya tahu lah kalau nak perkenalkan nanti kita kena study balik lah. Saya pun dah tinggal benda ni. Saya pun dulu belajar tapi saya dah tinggal. Ni bukan dekat paper account, ni paper keuangan kalau kat universiti saya lah. Kena belajar balik lah. Agak detail sikit lah. Okay, yang ini dia saya tak ada baca lah, saya load through je lah. Yang ini memang kalau ikut memang terperinci lah. Yang ini dia punya kita just look through saja sebab macam sebut tadi kata belum digunakan. Jadi inilah pun ada sebut OCI semua ni. Tapi memang sangat detail. Sangat terperinci dia punya ni. Ni dia saya rasa untuk cikgu-cikgu yang baru-baru muda-muda ni tak pernah jumpa kot. Kalau dulu ada sikit lah pelaburan semua tapi tak sedetail ni jugalah. Tapi ni sangat detail ni di universiti ni. Akak, saya rasa kan kalau soalan ini dia keluar dalam semester 1 kan, nanti kita akan bagi belajar satu jadual nilai kini juga. Itulah, jadi maksudnya nilai kini dah ada 2 Di penggal 2 ada, di penggal 1 pun ada. Dia memang kena guna jadual. Kecuali kita belajar guna formula. Ada tu lagi ya. Meha itu untuk sekarang ke ataupun sukatan baru? Yang dia maklum ialah bagi sukatan baru lah. Tapi kita tak tahu dia punya baru ialah batch yang akan datang kot. Ya, maksudnya sekarang buat sementara, masa sekarang kita tangguhkan dulu kan? Tak. Kita tak dedahkan. Jika dedahkan nanti pelajar confuse saja, saya rasa. Saya punya belajar sekarang yang senang pun tak boleh faham. Tahu tak apa, yang senang pun tak boleh. Pelajar saya pun tak boleh. Yang ini lagi dia orang pening ni, lagi tak boleh ni. Tak apalah, kita load through sajalah. Yang ini nampak ni ada jadual pelunasan, ada jurnal. Ini pun sama. Sebab dia punya cara kan, dia ambil kira susut nilai ringgit Malaysia tau. Ya, betul. Itulah, tak tahu kalau betul aplikasi macam ni, saya rasa aduh, kena study balik lah ni. Saya pun sudah tinggal lama benda ni. Ni banyak ni Ni dagangan pula. Ni option nilai saksama pun sama. Pelaburan dari instrumen equity. Okey, pengelasan pengukuran dagangan, pengukuran awal, pengukuran berikutan. Banyak agak banyak lah. Portfolio, persembahan dalam penyata kedudukan keuangan dan penyata pendapatan komprehensif. Ni instrumen equity, pelaburan dia. Detail dia agak cerita detail jugalah. Itu dia. Agak detail lah. Kalau saya pun saya kena study balik lah. Buku keuangan saya pun dah mana dah pergi. Agak terperinci. Memang terperinci. Okey. Jadi sebab pelaburan tu belum lagi. Jadi nanti tengoklah. Sebenarnya kita kena tengok sukatan. Apa yang ada dalam sukatan. Kita tak tahu apa yang ada dalam sukatan. Yang lecturer ni bagi pun saya rasa bahan universiti. Okey. Ada apa-apa nak yang dibangkitkan?
Ataupun mungkin kita putuskan di sini jikalau keluar soalan macam ini sekali boleh bahasa kan. So katakan kita masa kita buat jurnal, apakah catatan yang patut kita buat? Kita masih guna sekali boleh bahasa istilah ini ke? Ataupun kita semua sama-sama tukar kepada pelaporan? Macam mana yang lain? Tapi saya rasa sebab kita pelajar sekarang masih di sukatan lama kan? Ya, betul. Sukatan lama. Sebab sukatan lama masih guna istilah security boleh pasar. Dia belum guna pelaporan. Tapi kadang-kadang kita memang pun boleh guna pelaporan kan? Dia sama maksud dia sebenarnya. Bagi saya mungkin saya cenderung kepada gunakan istilah pelaporan lah. Ya. Macam mana yang lain? Biasanya saya akan ikut soalan saja kan. Kalau soalan security boleh pasar, kita ikut. Kalau dia ambil pelaporan, kita pun ikut saja. Ya, betul. Ikut soalan. Itu memang itu jugalah. Tapi jikalau katakan soalan macam dia pun ayat saja security boleh pasar, so kita pun debit security boleh pasar ke? Macam mana yang lain? Kalau soalan dia guna istilah security boleh pasar, kita just ikut security boleh pasar. Kalau soalan dia bagi pelaporan, so kita ikutlah pelaporan. Itu kita. Tapi kalau pelajar dalam menjawab dekat Dewan, pelajar buat ikut soalan juga. Sebab istilah kita tak boleh ubah sewenang-wenangnya kan. Kecuali dia betul. Setuju tu. Jadi maksudnya masa kita mengajar, kita kena dedah pelajar dengan istilah security boleh pasar dan pelaporan sekali lah. Dua-dua. Tapi bila dia menjawab, kita arahkan dia ikut soalan. Betul kan? Okey, boleh juga. Ya. Sebab kalau kita tak beritahu dua-dua, pelajar akan ikut satu. Kalau kita ajar security, dia akan ikut security saja. Walaupun soalan sebut pelaporan. Pada saya, kita kena beritahu dua-dua lah. Jadi, tapi maklumkan, jawab ikut soalan. Kalau soalan sebut security, guna security. Kalau soalan sebut pelaporan, guna pelaporan lah. Betul tak? Betul tak yang lain? Betul. Okey, ada apa-apa lagi yang nak dibangkitkan? Ada benda lain tak? Sebab hari tu dia ada bincang perkongsian, betul tak? Saya tengok dekat video tu macam ada bincang perkongsian. Ada beritahu apa mengenai perkongsian? Siapa yang hadir? Sebenarnya saya pun tak hadir, saya pun tengok video saja. Saya pun tengok video, saya pun tak tahu. Video sama dengan apa yang kita tengok. Sama Saya dengar dia macam ada sebut perkongsian, lepas tu dia ada sebut macam peruntukan hutan ragu. Macam mana tu? Dia ada cakap peruntukan. Dia punya istilah sudah berubah. Apa tapi yang berubah memang sangat susah. Kalau dia memang silibus baru ubah kan, nanti pelaporan akan ubah, lepas tu peruntukan hutan ragu, dia punya istilah ubah. Macam mana tu? Boleh terang sikit tak? Mana-mana yang ni, ada yang tak hadir ni. Ada siapa yang hadir boleh terang tak yang peruntukan hutan ragu tu? Dia hanya istilah tukar saja, yang lain lebih kurang sama. Dia tak panggil lagi belanja hutang ragu, dia guna istilah lain. Dia punya istilah sangat susah nak ingat. Sosok sosok nilai, betul? Sosok nilai Kan? Ya, sosok nilai. Kalau tu sosok nilai itu sosok, betul tak? Ya, saya perasan dekat penerangan itu ada sebut sosok. Budak apa macam pelik apa nama term sendiri. Tapi sementara sampai sekarang kita belum masih lama yes. Belum masih guna lagi. Sehingga soalan kalau dia MPM dia keluar soalan baru kita guna. Yalah, saya pun perasan nilai dia sosok tak apalah, pening kepala. Lepas tu saya dengar ada sebut yang pengurangan. Macam mana dengan pengurangan tu? Peruntukan hutan ragu tu. Sebab mereka tanya belanja hutang ragu panggil apa, sosok tak? Nilai. Lepas tu rosok kan? Pengurangan hutang ragu pula macam mana? Lepas tu adakah guna istilah sama ke? Macam tu. Jadi dia orang guna istilah apa? Pengurangan macam pertambahan, tak boleh tulis pertambahan kan? Kalau yang pengurangan yang boleh tulis. Ya, betul. Pertambahan just tulis sorot ke sosok teringat. Kalau pengurangan sosok nilai, betul tak? Kalau salah. Kena cek balik, lupa dah. Betul lah, kena tengok video dia balik. Tahu ada istilah dia tu. Jadi itu nanti dekat sukatan baru kan? Belum lagi kan?
Betul tak? Ya, Sebab tapi saya mereka- tahu je budak. Ya, sebab Kes, kan. mereka guna macam itu. Sebab kalau marking pun nanti kalau kita cakap tak ready tapi ada beritahu nanti tak kita kalah juga. Memang dia tahu. Bagi Bila tahu mak je pada bila pelajar. marking memang macam tu. Nanti dia akan guna yang apa. Yelah, yang macam-macam yang kan. terkini. Yang terkini itu betul. Jadi kadang kena dedah juga pada pelajar. Okey, ada apa-apa lagi tak yang lain? Ini dah 11.41 kalau ikut komputer saya lah. Kita aim sampai pukul 12. Ada apa-apa lagi yang nak dibangkitkan? Yang lain-lain? Yang lain-lain ni ada yang senyap ni. Yang Cikgu Rosmani, Nur Syahidah ni senyap ni. Rasanya tak ada kot. Trial macam mana Kak? Sekolah Kak buat tak? Sekolah saya 17 bulan mula. Satu. 17 bulan 1. Oh cepat. So masing-masing buat sendirilah. Buat sendirilah. Saya pun dah set dah tinggal nak rezo je nanti dengan tanda tangan dah rezo. Okey. Tapi kita semester 3 ada lama lagi kan? Kan pelajar semester 3 ada masa lama lagi kan? Sampai bulan 5. Macam mana? Lama lagi. Lama lagi. Sebab semester 3 pun kita kena settle dia punya kerja khusus tu. Kerja khusus cuba tengok dia yang baru saya hantar tu, dia baru hantar. Baru hantar apa? Maklumat terkini tu yang ada pembangunan. Perasan tak? Ya. Sekejap saya cuba saya tengok dekat Telegram ada tak yang kita bincang sikit lah yang tu. Sebab dia baru hantar. Saya pun tak faham tiba-tiba dia hantar. Kita tengok tu. Yang ini yang dihantar terkini lah. Cuba kita tengok. Yang ini yang apa ni, Cikgu Yan Lim tu lah yang dia buat. Ini yang dihantar lah. Tengok ada runcit juga dalam talian yang ini. Jadi semua cek nantilah yang terkini ni. Lepas tu ada ni. Lepas tu dia ada tambah kos pembangunan. Nampak tu? Dia tambah kos pembangunan di sini. Itu saja kan. Okey. Seterusnya yang dia cakap lepas tu ada yang ini. Lepas tu dia kata ikut catatan bergu, debit bank, kredit pinjaman, debit kos pembangunan kredit bank, debit pinjaman, debit belanja faedah kredit bank. Lepas tu yang ini dia bagi data input lah. Yang ini yang dia baru bagi. Jadi kita tengoklah yang ini. Siapa yang buat kerja khusus lah. Ni jangan lupa cuba tengok yang ini. Bahan yang baru dibekalkan. Ada apa-apa tak yang berkaitan dengan apa? Dengan kerja khusus. Ada apa-apa yang baru tu? Saya nanti balik baru nak bincang balik dengan pelajar saya. Ada yang dah selesai dah kerja khusus? Lagi 30%. Saya untuk apa? Yang KK2. Akak dah? Saya penerangan sebelum cuti saya dah settlekan. Lepas tu diorang ada yang belum siap lagi, ada pelajar saya yang belum settle lagi. Cuma buka ni mungkin nak bincang yang baru dihantar, lepas tu mungkin suruh dia bentang lah. Tapi tak tahu lagi lah, tengok diorang lah sebab saya dah bincang. Cuma yang apa yang tinggal pelajar yang belum siap lah nak settlekan. Lepas tu yang baru ni nak kena tengok yang terkini. Lepas tu bentang dan settle lah untuk budak saya lah. Tapi budak saya tak boleh laju sangat. Kita bincang pun nanti dia orang tanya balik benda tu. Dia akan tanya balik. Maksudnya kena ulang balik lah. Yang lain-lain macam mana? Yelah, yang suatu orang tengok hanya ada budak yang buat laju, ada yang budak buat. Budak saya pun sama. Yang laju memang ada dah siap. Dah siap PowerPoint pun ada tunjukkan saya. Saya tahu dahsyatnya kamu. Dah siap PowerPoint dah. Yang siap PowerPoint pun dah ada. Tapi yang ada pun belum. Kerja dia belum siap je. Tugasan satu pun belum siap. Print lagi pun ada. Ada yang belum settle. Samalah. Ada yang laju, ada yang slow.
Tapi setakat ni okey kerja khusus. Tapi kita lambat lagi kan kalau ikut dia punya takwim dia tu. Lambat lagi jadi ada masa. Jadi rasanya tak ada masalah lah kat situ. Okey, ada benda lain tak yang nak dibincangkan? Ni banyak masa lagi ni, 11.46 ni. Saya tak ada. Yang lain? Yang baru-baru ni? Saya tak ada Kak, okey. Semua okey? Semua tak ada masalah Okey. Kalau tak ada masalah, kalau kita stopkan awal boleh ke? Boleh. Boleh. Kak nak ambil gambar tak? Okey, sebelum tu kena ambil gambar lah. Oh, ambil gambar. Semua kena buka kamera. Sebab ambil gambar nak buat laporan juga ni. Nasib ada yang sebut. Okey, semua buka. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Kak Nurisa. Okey, Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Okey.